Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Hadif bin Ahmad Zamri dari kelas 5 Al-Biruni. Hari ini saya ditugaskan untuk membicarakan ilmu yang bertajuk fotosintesis. Hari ini saya akan menerangkan tentang struktur luar dan dalam daun, struktur kloroplas dan bagaimanakah daun berubah warna. So, kawan-kawan jangan lupa take note pada video kali ini. Jadi bahagian yang pertama saya akan menerangkan tentang struktur luar daun. Jadi kawan-kawan boleh melihat gambar raja di sebelah. So, bahagian yang pertama dinamakan sebagai lamina. Lamina ini dia berbentuk leper dan nipis. Kenapa leper? Leper untuk menghasilkan permukaan yang luas supaya sel-sel kloroplas dapat menyerap tenaga cahaya matahari dengan lebih banyak lagi ataupun dengan lebih maksimum. Okey, kenapa dikatakan nipis? Kerana untuk memudahkan gas-gas yang terlibat dalam proses fotosintesis meresap dengan lebih cekap ke dalam bahagian tumbuhan. Okey, bahagian yang kedua dinamakan sebagai patiol. Patiol ni dia sebuah tangkai daun yang menyambungkan lamina pada batang. So, fungsi dia mudah saja. Fungsi dia adalah untuk menyokong lamina. Okey, bahagian yang kedua kita akan mengenali tentang struktur dalaman daun. Okey, yang pertama, kawan-kawan boleh melihat gambar raja di sebelah. So, bahagian yang pertama dinamakan sel epidermis atas. Sel epidermis atas ni berkedudukan di bawah kutikel. So, dia bersifat luksina supaya cahaya boleh menembusinya. Okey, seterusnya kita tengok pada bahagian 2A. 2A ni dinamakan sebagai mesofil palisad. Mesofil palisad ni dia padat dengan kloroplas. Bila ada kloroplas, dia mesti ada klorofil. So, klorofil akan menyerap tenaga cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, bahagian yang kedua B pula dinamakan sebagai mesofil berspan. Mesofil berspan ni dia kurang sikit kloroplas berbanding mesofil palisad. Apa yang berbezanya di sini, mesofil berspan mempunyai rongga udara. Kenapa ada rongga udara? Untuk membenarkan pertukaran gas berlaku dengan lebih cekap semasa proses fotosintesis. Okey, pada bahagian yang keempat, bahagian yang kat dalam tu dinamakan sebagai bekas vaskular. Yang kita belajar, bekas vaskular ni terbagi kepada dua, xylem dan phloem. Xylem iaitu fungsi dia mengangkut air daripada akar ke daun dan phloem mengangkut sukrosa dari daun ke setiap bahagian dalam tumbuhan. Untuk bahagian yang ketiga pula, kita akan mengenali tentang struktur kloroplas. Bahagian yang pertama dinamakan sebagai tilakoid. Tilakoid ni dia berbentuk cakra yang mempunyai klorofil. So, tilakoid ni dia satu cakra. Bila ada satu set of tilakoid dinamakan sebagai granum. Apa fungsi granum ni? Granum ni untuk meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis secara optimum. So, dekat tilakoid ataupun granum berlakunya tindak balas bersandarkan cahaya. Okey. Bahagian yang ketiga dinamakan sebagai stroma. Stroma ni benda alir tidak berwarna yang mengelilingi granum dalam kloroplas. So, tadi antara tilakoid ataupun granum berlakunya tindak balas bersandarkan cahaya. Kalau dekat stroma pula, berlakunya tindak balas tidak bersandarkan cahaya yang menghasilkan glukosa. Jadi kesimpulannya, organ utama bagi fotosintesis ialah kloroplas, di mana kloroplas mempunyai klorofil. Dan klorofil akan menyerap tenaga cahaya matahari dan memberikan daun berwarna hijau. Tetapi kawan-kawan tidak tertanya ke bagaimanakah ada yang daun bukan berwarna hijau, contohnya orange, merah ataupun pink? Bagaimana ia berlaku dan kenapa ia berlaku dan pada waktu bila ia berlaku? Jadi, marilah bersama-sama saya akan menerokai rahsia tentang bagaimanakah daun berubah warna. Let's go! Jadi, daun ini sebenarnya diwarnai oleh molekul yang dinamakan sebagai pigmen. Pigmen yang menyebabkan daun menjadi warna hijau ialah klorofil. Apa yang kita tahu, bila ada klorofil, adanya proses fotosintesis yang akan berlaku. Contohnya kita ambil musim luruh ketika ia mulai sejuk. Beberapa tanaman berhenti membuat klorofil dan memecah menjadi molekul yang lebih kecil. Bila klorofil hilang, pigmen lain mula menunjukkan warna yang berlainan. Dan ini antara sebab mengapa daun menjadi kuning atau merah pada musim gugur. Seterusnya, tumbuhan akan menyerap semula molekul yang berbentuk klorofil. Apabila cukup panas dan cukup cerah untuk tumbuh semula, tanaman dapat menggunakan molekul tersebut untuk membuat klorofil. Dengan cara ini, tanaman tidak perlu membuat klorofil dari mula lagi. Selain pigmen hijau, iaitu klorofil, terdapat lagi pigmen yang kita tak tahu sebenarnya. Jadi, pigmen yang pertama yang saya akan bagi tahu ialah pigmen karotenoid yang membawa warna kuning dan juga orange.
Yang kedua, pigmen anthocyanin yang berwarna merah, pink dan juga ungu. Tapi pigmen anthocyanin ni pigmen tumbuhan dan dibuat ketika musim gugur dan berfungsi melindungi daun daripada dimakan ataupun terbakar daripada cahaya matahari. Kesimpulannya, untuk soalan ini, apabila warna daun itu berbeza, ia hanyalah disebabkan perubahan pigmen. Jadi, berakhirlah sudah video pada kali ini. Daripada saya, Muhammad Amirul Hadif bin Ahmad Zamri dari kelas 5 Al-Biruni. Jangan lupa like dan share video ini dekat kawan-kawan korang. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Imtiazul Albab Melaka. Dan yang penting, jangan pontang kelas walaupun online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.